Ini kalau tak silap ni Brunei. Aku beli kat Brunei ni. Brunei Darussalam. Kan betul semua ni aku punya kan? Tamam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada Bismillahirrahmanirrahim. Minum sat dah tuan-tuan dah. Keluar kamera sat dah. Sikit lah. Ha? Kamera dia balik. Kamera depan kan dia masuk balik Oh, minum tangan kanan jadi tangan kiri lah. Weh, minum tangan kanan ni. Alhamdulillah. Okey. Berapa minit kita bagi dulu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar tunggu orang main. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Macam mana? Boleh mula? Okey. Sana okey? Viewers okey? Alright. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, selamat Hari Wanita kepada semua yang menonton ini daripada kalangan kakak-kakak, ibu-ibu, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Saya berserta rakan-rakan dari Kuisel Sdn Bhd dan juga daripada Afiat Sinergi mengucapkan dengan doa semoga semua ibu-ibu, kakak-kakak, puan-puan yang ada diberikan Allah dengan keberkatan berpanjangan, bukan hari ini sahaja, insya-Allah sepanjang kehidupan. Seterusnya, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti episod perbincangan kita berkaitan dengan buah kurma. Kalau sebelum ni kita cerita bahawa kurma adalah salah satu hidangan daripada syurga, hari ini kita akan bincangkan sikit lagi berkaitan dengan buah kurma juga, dan spesifik hari ini dengan kurma ajwah. Okey. Sebelum itu kita mukaddimahkan dulu dengan ucapan yang tidak terhingga kepada semua rakan-rakan travel yang ada di luar sana dan juga mereka yang menjual produk-produk daripada makanan-makanan sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberikan tuan-tuan rezeki yang berpanjangan, dimudahkan urusan tuan-tuan, dimurahkan rezeki dan diberikan jalan keluar untuk membantu kesinambungan perniagaan tuan-tuan. Hari ini kita akan mulakan majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa. Kemudian kita akan bercerita kisah berkaitan dengan apa yang terjadi di Khaybar. Kemudian kita membacakan hadis berkaitan apa saranan baginda Nabi berdasarkan peristiwa tadi. Dan kita akan tengok apa yang kita boleh buat di hujungnya sebagai penutup. Boleh? Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Niatkan dalam hati sanubari kita untuk Allah Subhanahu wa taala keikhlasan kita, dan pahala bacaan Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hati kita, jantung kita, sanubari kita, junjungan kita, sanjungan kita, kekasih kita. Boleh ya? Kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda yang merupakan ibu-ibu kita. Ya, yang merupakan ibu-ibu kita. Dan juga kepada sahabat-sahabat baginda yang suci dan mulia, dan juga kepada semua guru-guru kita, terutamanya ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, penyelia kita, warden kita, dan juga semua ibu saudara kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, semua. Dengan yang demikian itu, rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara yang terakhir keluar daripada kota Madinah, kota Mekah Al-Mukarramah. Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke kota Madinah, sampai di Quba terlebih dahulu membina masjid, kemudian datang ke Madinah membina Masjidin Nabawi. Apa nama Madinah sebelum jadi Madinah? Ada dua nama. Satu nama Yathrib. Satu nama Taibah. Nama Madinah dinamakan oleh baginda Nabi nama Madinah bila mana Nabi sampai di Madinah. Nabi kata, ini Madinah Al-Munawwarah. Adapun Taibah dinamakan Taibah oleh Allah dan Jibril ketika Nabi ber-Isra' Mi'raj. Lagi 2 hari 3 hari kita akan bacakan kisah Isra' Mi'raj. Jadi tuan-tuan akan tengok bila Nabi buat perjalanan dengan buraq, Nabi sampai, Jibril kata, Muhammad singgah dekat sini. Sini namanya Taibah. Sini namanya Taibah. Kamu akan berhijrah ke sini. Maka Nabi semayang 2 rakaat di situ. Okey. Sebelum 2 peristiwa ini, Madinah dah ada dah daripada awal. Nama dia Yathrib. So, Yathrib ni apa? Yathrib adalah nama seorang daripada kalangan orang Yahudi yang menetap dan menduduki bumi Madinah terlebih dahulu. Jadi bila kita cerita lagu tu, nama pun ambil daripada orang Yahudi, maka di Madinah terkenal dengan penduduk daripada bani-bani pecahan orang Yahudi. Faham? Faham? So, adalah beberapa yang kita kenal dan masyhur, iaitu Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Khuraizah. Mereka ini Yahudi. Yahudi dia turun mai daripada keturunan Yahuza, anak sulung Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, abang yang paling tua kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga Bunyamin. Firdaus, everything okay belah sana? Okay? Nampak video kerot muka, takut ada tak kena. Viewers berapa? Ada, okay? Ha? Apa-apa bagi tahu dekat saya, okey? Apa soalan ke apa orang tanya, bagi tahu. Alright? Berapa? Alright, cantik, maintain. Okey. Jadi, bila macam tu, di bumi Madinah, penduduknya adalah penduduk Yahudi. Alright? Dan kita tahu bahawa bangsa Yahudi ini, mereka adalah orang yang kuat berpegang dengan Taurat, atau bagi mereka Taurat masa tu dah tak ada dah, dia jadi Old Testament, dan New Testament itu adalah Injil. So mereka pegang kuat dengan benda macam tu, sebab mereka adalah datang daripada susur galur Bani Israel, yang mana semua Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, majoriti dia, kecuali Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Saleh, kecuali beberapa orang Nabi je, adalah daripada orang Arab. Yang lain memang Bani Israel. Jadi mereka ini berpegang kuat dengan firasat-firasat dan orang panggil apa dalam profesi. Mereka pegang kuat. Nak tunjukkan bukti kuat tak kuat sehingga hari ini, orang-orang Yahudi ni, abang, kakak, semua yang menonton, mereka lah paling kuat yang mengira hari kiamat. Betul tak betul? Paling kuat menentukan bila kiamat. 12 hari 20 20. Siapa dia? Bukankah orang daripada mereka? Ya. Kita pun tak kira benda tu. Kita pun tak seintu mengkaji benda tu. Mereka yang buat cerita tentang Jibril, walaupun mereka bermusuhan dengan Jibril, tapi mereka yang buat cerita pasal Jibril, angel and demon.
Mereka yang buat cerita tentang Lucifer kerana mereka percaya dalam kitab mereka diceritakan tentang Lucifer. Kitab agama mereka, maksudnya dalam kitab pendidikan Islam, pendidikan agama, cerita yang mereka pegang kuat. Kita walaupun pegang teguh dengan cerita malaikat, kita pegang teguh beriman dengan Rasul, cerita-cerita kita tak banyak menceritakan tentang 25 Rasul. Betul? Berbeza dengan Turki. Betul? Berbeza dengan Iran. Walaupun kita tahu Iran itu Syiah dan sebagainya, mereka yang banyak menghasilkan cerita-cerita ini, Turki terutamanya. Okey? Clear? Good. Jadi kalau boleh saya sambung, saya nak bagi tahu kata, jadi di mata kita semua nampak bahawa Madinah penduduknya majoriti adalah Yahudi pada asalnya. Kemudian mai dua orang adik-beradik daripada Yaman. Yaman memang keturunan Arab. Dua orang adik-beradik, seorang nama Aus dan seorang nama Khazraj. Kaum Muhajirin dan bukan. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam, hijrah perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas iman yang teguh. Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu. Bukan. Aus dan Khazraj ada dekat dalam mana? Aus dan Khazraj adalah dua puak yang bertelagah yang disatukan oleh Nabi menjadi Ansar. Okey? Mereka ni peristiwa bergaduh ni masyhur kerana pergaduhan ini memakan ratusan tahun. Makna ratusan tahun ni, orang Aus yang kita sebut apa nama Al-Aus kat belakang dia ataupun Aus dan Khazraj Al-Khazraji, kita dengar nama sahabat Nabi. Siapa? Al-Khazraji, Al-Ansari, yang lebih kurang lagu tu lah. So bila ada Khazraj tu dia ada. Ni Aus dalam cerita fitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Siti Aisyah masa di fitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi kan tak jumpa dengan Siti Aisyah lama. Nabi pergi jumpa dengan para sahabat untuk minta perhitungan. Okey? Maka bangun seorang saudara daripada Aus. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau ia daripada kalangan orang Aus, aku sendiri akan bunuh dia, pancung kepala dia kerana buat fitnah kepada Nabi. Nampak? Aus, keturunan Aus. Tapi dah bersahabat dah dengan Aus dan Khazraj, dan mereka menjadi orang Ansar. Orang yang duduk di Madinah. Okey. So point dia saya nak bagi tahu bagi tuan-tuan, nampak dulu gambaran sebelum nak cerita tajuk buah kurma kita hari ini. Okey, sebab di Malaysia benda ini, kalaulah contoh saya kata benda ini kalau kita amalkan bagus, kita tak akan nampak efektifnya benda ni. Tapi bila kita bercerita tentang bagaimana suasana original di Arab dan benda ini terbit daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang pasti kita kena amalkan bagi siapa yang mampu dan nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so far ada apa-apa soalan? Tak ada? Clear? Teruskan, cantik. Okey, tengok gambarannya. Orang-orang Yahudi ini, bila dua orang adik-beradik Arab ni mai daripada Yaman, Aus dan Khazraj, adik-beradik, mereka saudara. Bila mereka sampai, mereka beranak pinak, mereka ada keturunan yang ramai nak dibandingkan dengan Yahudi tadi. Kerana Yahudi ni dia pelik sikit keturunan dia. Yahudi ni dia pelik sikit keturunan dia. Keturunan dia pelik disebabkan oleh apa? Bani Israel yang kata Yahudi ni, mereka sentiasa ada perasaan menganggap mereka kan satu Yahudi, mereka ada perasaan ada yang lebih baik daripada kalangan mereka. Okey, tengok. Bani Israel terpecah kepada 12. Yang satu pertama ni nama Yahuza, Yahudi daripada sini mai. Dia ada mai daripada Levi, dia mai daripada Nabi Yusuf. Okey. So ketiga-tiga ni masyhur. Kalau hampa mai daripada keturunan Bunyamin, hampa akan dipandang rendah walaupun hampa adalah Bani Israel yang sama. Faham tak? Contohnya. Okey, saya Don Daniel. Saya ada adik saya Syah, tolong Ustaz. Saya rasa ini ada orang nak hantar barang kat rumah saya.
angkat dan bagi nombor telefon isteri aku. Angkat kat lu. Boleh Baik, saya tulis nombor isteri saya. Ada? Ada. Okey. Okey. Ada nak deliver barang. Kat rumah. Okey, sekali lagi. Saya Don Daniel, saya ada adik saya nama Don Luqman, saya ada kakak saya nama Ainul Basirah Dona, dan untuk alright. Saya ada adik saya nama Don Ahmad Ashraf. So kami ada 4 beradik. Ainul Basirah Dona, saya Don Daniel, Don Luqmanul Hakim, Don Ahmad Ashraf. Okey. Kalau kita adik kita terror, kakak kita terror, so apa masalahnya semua terror? Kita sembang sama-sama, kita makan, kita sayang sama-sama. Walaupun orang semua kenal saya, tak kenal adik-adik saya dengan kakak saya, tapi saya still dekat rumah, saya adalah adik kepada kakak saya, abang kepada adik-adik saya. Mereka boleh buat lawak dengan saya, mereka boleh mengata saya, gelak pada saya, kakak saya, kita boleh macam tu. Tapi untuk orang Yahudi ataupun Bani Israel yang mana pecah utama dia adalah Yahudi dan Yahudi, daripada hang Yahudi, hang Levi punya keturunan, hang Yusuf punya keturunan, hang A. Yang lain no. Bukti dia. Nabi ketika zaman Nabi Daud alaihi salatu wasalam, masa Nabi Daud pemuda, belum ada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud kan berperang bersama dengan Talut baik, Jalut jahat. David and Goliath jahat, Talut baik. So Nabi Daud bersama dengan Talut. Dalam itu Talut dilantik. Dalam juzuk yang kedua bahagian akhir, Talut ni orang tak suka dekat dia, penduduk situ. Sebab apa? Talut adalah berketurunan daripada Bunyamin, bukan daripada keturunan hak 3 yang kita nama tadi yang orang suka. Nampak tak? Sehingga kan tahap macam tu, kata Yahudi ni punya perangai. Depa kena depa juga yang paling terror. Orang lain tak boleh, kami tak boleh nak setuju. Sebab itu bila Talut bagi arahan, mereka tak mau ikut, hanya berapa orang aja yang perang bersama dengan Talut. Yang lain semua tak jadi lawan sebab mereka minum air dan sebagainya. Nampak? So, bayangkan, ni saya tengah bagi gambaran ni. Bayangkan puak-puak ni tengok pula Aus dan Khazraj. Jadi mereka dah berfikiran, kalau Aus dan Khazraj ini terror, mereka ni baik, orang semua suka mereka ada keturunan ramai, tempat ini habis. Maka mereka lah yang telah menimbulkan api supaya Aus dan Khazraj bergaduh. Dan memang sunnatullah lah saya rasa. Orang Islam ni mudah sangatlah dicucuk. Daripada zaman Aus dan Khazraj lagi, orang Islam mudah sangat dicucuk. Sampailah sekarang dekat Malaysia, cucuk sikit pasal orang Islam bergaduh. Politik bergaduh, makan bergaduh, persembahan bergaduh, vaksin bergaduh. Cucuk sikit dia. Orang Islam mesti bergaduh. Saya pun tak pastilah apa dia punya ni. Wallahualam, saya pun tak tahu apa dia punya signifikannya. Sehingga kan arwah Tan Sri P. Ramlee terpaksa buat cerita Sarjan Hassan menunjukkan bahawa buang itu satu watak yang ada dalam bangsa Melayu yang kita ni kena buang. Dalam bangsa Melayu Islam ni kena buang orang yang macam buang ni. Watak buang tu kita kena buang dia. Nama dia pun dah dibuang. Untuk supaya kita ingat jangan ada bangsa tu dalam keluarga kita yang menjadi tali barut. Jadi Yahudi ni mereka telah membuatkan Aus dan Khazraj bergaduh beratus tahun, sehinggalah datang junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Nabi sampai sahaja Nabi telah menyatukan di antara Aus dan Khazraj. Dalam masa yang sama Nabi telah menghalau. Allahu Akbar. Nampak?
Nampak tak cerita dia nak pergi ke mana? Nampak tak cerita dia nak pergi ke mana? Nak cerita macam mana hak depa ni, dahlah nama tempat tu asal depa duk pertahan tempat tu Aus dengan Khazraj mai daripada bagi bergaduh, bagi tak sempat nak conquer Madinah, buat macam-macam. Tahu-tahu mai Nabi junjungan yang dah memang confirm mereka tak setuju dengan Nabi Muhammad. Depa tak setuju dengan Nabi Muhammad. Depa dalam Quran sebut kenapa kena lantik Nabi daripada bangsa Arab? Kenapa tak lantik daripada orang biasa ataupun orang-orang yang macam kami suka? Kenapa tak boleh? Mereka nak bunuh Nabi Muhammad masa Nabi berhijrah, Nabi pergi berdagang dekat Syam. Betul tak? Dekat Syam terkenal dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab semua mai daripada Yahudi, Nasrani semua. Mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Faham tak? Orang yang memang mereka tak suka, tiba-tiba berhijrah sampai disambut dengan meriahnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'ani lillahi da'. Itu tu meriah tu, sambutan tu. Dah sampai, satukan pula Aus dengan Khazraj. Halau pula Yahudi keluar. Maka Yahudi sangat berdendam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Syah, Pidoi, cuba bagi satu contoh gambaran dendam Yahudi ni, yang dia tak puas hati dengan Rasulullah. Apa dia buat? Salah satu dia ialah mereka menyebarkan fitnah tentang Siti Aisyah yang ada hubungan sulit dengan Safwan. Allah turunkan firman, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, lelaki yang keji untuk perempuan yang keji, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Allah cerita tentang nak bagi tahu, kata tak boleh nak goyang Siti Aisyah dengan Safwan, tak boleh goyang. Siti Aisyah adalah untuk Rasulullah, Safwan untuk isteri dia. Tak goyang dekat situ. Sampai Allah kena bersihkan. Tak cukup dengan itu, dalam peperangan Khaybar, peristiwa ni peristiwa yang kedua. Seorang perempuan Yahudi telah meletakkan racun di dalam kambing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fisyatin. Dia kata fisyatin, dekat syat ni kambing lah. Dia meletakkan kambing, dalam kambing tu dia letak racun. Percubaan pertama, Nabi dihidangkan, tiba-tiba kambing yang dah mati kena potong tu, tinggal kambing yang dah dipanggang tadi tu. Nabi kan suka makan kambing panggang Nabi suka. Maka kambing tu yang dah mati, dah kena panggang dah tu, boleh berkata-kata kepada Nabi. Dia kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, jangan makan aku, sesungguhnya dalam aku ada racun. Nabi panggil orang yang buat makan ni, mai seorang perempuan. Nabi tanya dekat dia, betulkah kamu bubuh racun dalam daging yang aku nak makan ni? Perempuan ni kata, betul. Nabi kata, kenapa kamu buat macam tu? Yang ni lah satu sifat Nabi nah. Walaupun orang bubuh racun nak bunuh kita, Syah, Firdaus, racun ni kalau minum mati nah. Racun ni kalau minum, buh dalam minuman, makanan makan, mati. Macam mana tikus mati, mulut berbuih, ini racun. Orang ni bubuh racun dalam makanan hampa. Hampa nak makan, tiba-tiba daging ni bercakap. Hampa panggil perempuan, perempuan yang mai tu. Hampa tanya dia, kak oi, kak kantin lah kita kata contoh. Kak, betul kakak bubuh racun dalam daging saya nak makan ni? Kak tu kata, ya, saya bubuh racun. Hang nak tanya ke kakak tu pasal apa buat lagu tu?
ke hang pergi tumbuk dia dulu? Faham tak? Orang bubuh racun dekat dalam makanan hang akan tanya ke orang tu, "Pasal apa kau buat lagu ni kat saya?" Dah ikut kita ambil daging tu sumbat mulut dia dulu. Suruh dia makan bagi dia kena racun. Atau kita rimbuk perut dia dulu sekali. Betul tak? Kawan-kawan kita pegang dia, kita penumbuk sekali kat dia. Puas dengar. Hang mau racun kat makanan aku no? Ini lagu tu, faham tak? Tapi beza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Nabi siap boleh tanya lagi ke pasal apa. Ni ada telefon panggilan lagi. Rasanya kena semak Ustaz. Kejap ya tuan-tuan. Minta tolong wife aku call Ustaz sebab dia call ni kena call pakai WhatsApp call. Kami tak ada line. Alright. Jap. Tuan-tuan, kejap. Hold on. Aduh. Tolong Ustaz message kat wife saya bagi tahu, kata tolong call WhatsApp call Ustaz nombor yang call dia. Sebab dia call tak dapat. Hello, abang masih ada dekat rumah guard ke? Guard house? Oh ya, minta maaf encik. Boleh. Okey, tak apa, boleh. Oh ya. Okey, boleh. Terima kasih bang Terima kasih. Dia sebab kawasan kami tak ada line phone. Orang telefon tak dapat. Ni call isteri aku, cakap dengan ni, kata dia tinggal dekat guard house. Pergi ambil jap. Minta tolong ni, ada orang kat rumah, pergi ambil jap. Okey, settle. Sambung balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayangkan, mereka bukan sahaja kena halau dengan Nabi Muhammad, bukan sahaja tampuk kepimpinan yang mereka ingat nak lantik Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua punah ranah. Segala apa yang mereka plan dan rancang habis. Tak ada. Maka dendam itu membara. Kemudian mereka cuba menghantar racun satu persatu. Sama ada istilah racun itu racun yang betul ataupun racun dari segi adanya orang-orang kita sebut munafiq. Sebab tu dalam Al-Quran ada satu surah nama surah Al-Munafiqun, lepas surah Al-Jumu'ah, dan juga surah ada cerita pasal munafik dalam surah Al-Baqarah awal. Maka untuk perkara macam ni Nabi SAW berpesan kepada kita dengan mengatakan apa? Man tasabbaha, siapa yang berpagi-pagian dia makan 7 kurma ajwah, maka dia akan terselamat daripada sihir dan juga racun hari itu. Makna hari itu kalau ada orang nak racun dia, kalau ada orang nak sihir dia akan selamat bila dia makan 7 biji kurma ajwah. Man tasabbaha, bila kata man tasabbaha ni adalah orang yang bangun awal-awal pagi. Dia bangun pagi, tak ada buat apa, tak ada makan apa lagi. Dia makan kurma 7 biji dulu, kurma ajwah. Tapi sebelum tu saya nak pesan juga, kita tak mau jenis bangsa kita yang sikit-sikit semua sihir. Hak tu tak mau juga. Hak tu kita sangka buruk dengan sesama Islam. Tak mau lagu tu. Yang tu tak mau, tak laku, tak best. Sikit je, bangun-bangun tidur, lehak terkehil. Saya kena sihir ni rasanya. Tak mau jenis lagu tu. Berniaga. Berniaga hari ni tak ada siapa mai beli barang dia. Saya rasa saya kena sihir Ustaz. Orang mai depan pintu. Tengok lu. Dia mai depan kedai saya. Tak nampak kedai lah tu. Soalan kita, macam mana hang tahu dia nak masuk kedai hang? Boleh jadi dia memang nak nintah depan tu.
Kita sikit-sikit semua nak melibatkan sihir. Tak boleh. Yang tu tak mau. Hak jenis macam tu kita tak mau pakai. Bila saya cerita benda ni, saya tak mau berbincang tentang tajuk tu. Saya tak mau bincang tentang tajuk tu. Yang mana sikit-sikit semua sihir. Faham tak? Hari ni bangun-bangun tidur, masuk bilik air, tengok air jadi colour biru. Ya Allah, ini kena sihir. Panggil kawan-kawan ni, apa ni kita kena sihir ni? Kawan kata, apa? Tengok ni. Hak ni air ni colour biru. Hak ni air tu colour merah. Kawan dia kata dah memang timba tu colour biru, timba tu colour merah. Dia jadi macam mana? Tetap sikit-sikit semua benda dia nak dia jadi sihir. Bangun-bangun tengok pokok mati. Ya Allah, pokok mati berapa ni? Cek dah berapa hari tak siram. Dia macam tu. Sagi kaki jadi kebah. Memang betul. Saya tak nafikan sihir. Saya tahu sihir tu ada. Saya beriman bahawa dengan ada kewujudan dia sebab dia ada dalam Al-Quran. Cuma jangan sikit-sikit sihir. Boleh faham tak? Sikit-sikit sihir. Tak mau lagu tu. Ni tengok orang main depan. Nampak? Dia jalan lintas. Nampak? Dia tak masuk pun. Dia tak nampak kedai saya. Ustaz tahu tak saya ada jumpa orang minggu lepas. Saya tanya kat dia, lama tak nampak main kedai? Kawan dia pergi kata kat dia, ni aku tak nampak kedai hang kot. Dalam bahasa kita, benar, Allahu Akbar. Jadi saya pun tak boleh nak kata. Saya tak boleh nak kata. Okey? Saya beriman dengan adanya sihir tu dalam Al-Quran ada. Cuma bukan semua benda mesti kena sihir. Sebab Nabi dah ajak kita. Ruqyah contohnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lepas tu Nabi bagi pula ubat dia. Siapa makan 7 biji buah kurma ajwah pagi-pagi, dia akan terselamat daripada sihir dan racun yang nak kena pada dia hari itu. Dan sebahagian ulama kata bukan sebab makan 7 biji itu, bukan sebab ajwah, tapi sebab Nabi doa kepada kurma ajwah tu ada barakah. Kerana Nabi sebut siapa makan 7 biji buah ajwah. Ini clear Nabi yang sebut sebagai doa, dia akan sembuh. Nampak doa Nabi, dia akan sembuh daripada sihir dan juga racun yang nak kena. Jadi kita hari ni mungkin badan kita pun banyak racun, macam-macam kita makan, ada yang kena gout ke apa, mungkin kita boleh cuba. Sebab apa? Kalau kita yakin dengan doktor, kita kena lebih yakin juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan orang anti vaksin ke apa dak, sebab kalau saya orang anti vaksin, saya tak akan kahwin dengan isteri saya seorang doktor, buat bergaduh tiap-tiap hari je. Saya beramal seperti mana guru-guru kami. Kan guru kami Datuk Harundin dengan Datuk Ismail Kamus almarhum kan, kita tahu dua orang ni famous. Bila orang pergi jumpa mereka, Tok Guru, hari tu Dr. Rabak kata kena batu karang, ada doa. Tuan Guru kan tanya apa? Pergi jumpa, pergi hospital tak lagi? Nampak tak? Faham tak ayat tu maksud dia apa? Maksudnya hang sebelum nak main jumpa aku, hang pergi hospital tak lagi? Kalau hang belum, pergi hospital dulu, lepas tu baru main kat aku. Baru kita berubat dengan bacaan-bacaan doa dan zikir dan sebagainya. Pergi ambil ubat hospital juga dulu. Nampak tak? Supaya kita tahu apa perkara yang berlaku dalam diri kita. Kita berpegang dengan keadaan macam tu. Saya berpegang dengan benda macam tu. Boleh faham? Jadi sebab tu saya nak bagi tahu kata, Nabi bila jadi macam ni kepada baginda Nabi SAW, dalam percubaan yang kedua di dalam satu pertemuan, seorang perempuan masak juga hidangan kambing, dia lumat juga dengan racun, dia bagi dekat Nabi. Tapi kali yang kedua Nabi makan kurma kambing tersebut. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi biasa sebut, aku jatuh sakit teruk ni adalah disebabkan oleh kesan racun yang dibubuh dalam kambing yang aku makan oleh perempuan Yahudi itu, Nabi sebut. Maknanya kan Nabi sampai ke hujung hayat Nabi kan Nabi akan jatuh sakit sebelum Nabi kena sihir sekejap lagi apa semua kan. Benda tu semua berkumpul, asasnya apa? Nabi kena racun. So pengajaran kita hari ini ialah, andainya orang yang mulia seperti baginda Nabi SAW yang mana tidak pernah buat apa-apa yang tidak adil di kalangan masyarakat dunia selama Nabi mentadbir. Nabi tak pernah tidak adil dengan orang Yahudi. Nabi tak pernah tidak adil dengan orang-orang yang bukan beragama Islam.
Nabi melarang orang yang perang daripada kalangan orang Islam yang nak pergi takluk negara-negara yang ada orang bukan Islam. Nabi larang lagi daripada memusnahkan rumah ibadah. Kenapa Nabi larang musnah rumah ibadah? Untuk memberikan mereka kesinambungan untuk meneruskan ibadah mereka yang mereka yakin sebelum mereka mengenali agama Islam. Jadi Nabi tak pernah buat sesuatu kepada Bani Israel, Yahudi ini, melainkan Nabi memberikan perjanjian dengan mereka. Mereka yang melanggar perjanjian dengan baginda Nabi SAW sehingga tercetusnya perang Ahzab. Mereka, nama pun perjanjian damai. Bukankah Islam agama damai? Bukankah Islam agama sejahtera? Bukankah Islam agama yang membentuk kepribadian yang luhur? Dan Nabi Muhammad yang membawa mesej itu, adakah Nabi yang nak langgar perjanjian itu? Mustahil. Wa'ayazubillah. Mustahil. Perkara ini mustahil. Kerana Nabi bersifat dengan sidik amanah. Lawan dia, kazib dengan khianah. Nabi tak bersifat dengan khianah. Ya, dalam perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi, mereka telah banyak mencerobohi benda itu. Dan benda ini boleh tengok sehingga kan mereka nak meracun Nabi. Nabi panggil perempuan yang pertama tadi tu, Nabi tanya, betulkah kamu beracun dalam makanan aku? Dia kata, betul. Nabi tanya, pasal apa hang buat lagu tu? Nabi punya pemaaf, Nabi tak bukui pun dia. Perempuan tu kata, saya beracun ni sebab kalau kamu mengaku kamu Nabi dan kamu bohong, kamu makan racun ni kamu mati. Kalau kamu betul seorang Nabi, kamu makan dan racun ni tak akan mengapa-apakan kamu sebagai seorang Nabi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Allah, boleh tak kami bunuh perempuan ni geram? Nabi kata tak payah. Nabi kata tak payah. Begitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hebat rupanya kurma ajuh ni, no? Dalam kehidupan kita, rezeki kita lah ada seorang Nabi yang boleh ajak kita dan ajar kita tentang perkara-perkara yang ada di keliling kita. Wallahu a'lam. Sekarang berapa jam kita? Okey, sikit lagi. Adakah sebarang soalan yang perlu saya santuni? Masya Allah. Berapa orang yang tengok ni? 200 something tak ada soalan, Faham ni perbincangan kita? Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita ambil sebagai kesimpulan yang kita boleh rangkulkan untuk perbincangan hari ini, apa yang kita boleh buat. Pertama, dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, rumah mana yang ada kurma, rumah ni tidak akan lapar. Rumah mana yang ada air zam-zam, rumah ni akan ada rezeki. Jadi untuk kita hari ini, jangan ni saya minta tolong lah, ni yang mana ada 200 orang yang nak tengok kita ni, saya mohon tolong jangan ada pemikiran orang orientalis yang selalu ajar kita untuk berdebat dan berbahas benda yang Rasulullah sebut pada kita. Contoh, habis takkan nak kena makan kurma kot, kita orang Melayu mesti wajib kan nak kena makan kurma? Mesti wajib kan nak kena makan minum air zam-zam? Tak bolehkah minum air biasa? Susah nak dapat. Kita bagi tahu kata tak, makanan tu hari ni sekarang senang nak dapat. Di mana-mana tempat, di supermarket, di mana-mana, di Go Shop, di Shopee, di Lazada, banyak sekarang ada benda tu. Jangan pemikiran macam ni membuatkan kita tak dapat melaksanakan sunnah Nabi. Patutnya kita berusaha untuk nak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan, saya tak kata pun suruh tuan-tuan beli. Cuma saya nak kata, jangan ada benda yang menghalang kita dengan mengatakan bahawa awak nak kena makan kurma saja ke? Kita orang Melayu tak boleh kan nak makan pisang. Pisang mah sama aja dengan kurma dan sebagainya. Betul, tak ada siapa kata salah. Cuma hari ini, kebolehan kita untuk memperolehi benda-benda tersebut tu ada. Apa salahnya kita amal sunnah Nabi sikit? Itu je. Tak ada apa-apa pun yang lain. Tak ada apa-apa.
Macam nak minum air zam-zam, boleh je order kat kawan-kawan, ambil, beli dan sebagainya. Timbul persoalan, ustaz bolehkah jual air zam-zam? Air zam-zam dijual bukan kerana airnya, dijual kerana perkhidmatannya, packagingnya, botolnya, penutupnya, nak jaga dia, store dia, nak kena simpan dia, kotak dia, banyak benda melibatkan air zam-zam ni. Sebab itulah dia ada harga dia. Sebab nak kena bayar orang yang tolong packaging lagi dan sebagainya. Orang yang nak pergi ambil daripada store nak bawa keluar. Semua orang mesti kena bayar. Betul? Walaupun air zam-zam tu mulia, tapi orang yang berada keliling tetap kena ada kerja dia. Betul? Dia tak berjalan sendiri air zam-zam tu mai kat kita. Yang pertama. Yang kedua, orang tanya, perlu sangatkah nak kena makan kurma? Kita tengok Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Ini anak angkat Nabi. Salah seorang daripada anak angkat kesayangan Nabi. Sahabat Nabi. Dia kata apa? Aku tak pernah suka makan labu. Aku tak pernah suka makan labu. Tak pernah suka makan labu. Sehinggalah bila aku duduk dengan Nabi, makan satu talam dengan Nabi, satu pinggan dengan Nabi, satu hidang, aku tengok Nabi di mana saja ada labu, Nabi akan pegang labu tu ambil makan. Nabi nampak saja labu, Nabi akan koyak bagi kat kami seorang sikit dan Nabi ambil, Nabi makan. Nabi cari lagi labu dalam hidangan tadi tu, Nabi ambil, Nabi makan. Labu ni Nabi makan. Kata Anas bin Malik, sejak daripada hari itu aku cukup suka makan buah labu. Soalan, adakah Nabi suruh Anas bin Malik makan labu? Tak ada suruh Anas bin Malik makan labu, melainkan hanya perbuatan Nabi memakan labu itu menimbulkan rasa untuk Sayyidina Anas bin Malik meniru perbuatan makan labu Nabi tadi. Kalaulah saranan makan labu tak ada kepada para sahabat, tetapi kerana Nabi syok makan menyebabkan sahabat punya mengidam dan seronok makan labu, apatah lagi kita yang ada saranan oleh Nabi, siapa makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi. Hadisnya hadis sahih. Hadis sahih. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji tiap pagi. Kalau kita tak dapat 7 biji tak apa, dapat 3 pun boleh, sebiji pun boleh, sebab kita nak dapat benda tu susah kan. Kalau siapa yang susah nak dapat makan sebiji pun tak apa. Kerana apa? Aku dapat buat sunnah Nabi sikit. Tak dapat 7 biji, aku dapat sunnah makan buah ajwah pagi-pagi. Tak dapat makan buah ajwah pagi-pagi, makan buah ajwah hari tu. Mungkin tengah hari, mungkin petang, mungkin malam. Yang penting sehari makan kurma ajwah. Tak dapat makan kurma ajwah punya sunnah, dapat makan kurma. Faham tak? Kita cuba untuk, okey tengok sunnah dia. Makan kurma ajwah pagi-pagi. Sorry. Makan kurma ajwah pagi-pagi setiap hari. Nampak tak? So dia ada sunnah dia dekat sini. Sunnah yang kalau kita makan kurma ajwah pada waktu pagi sekali, keempat-empat sunnah ni kita buat. Sunnah makan kurma, sunnah makan ajwah, sunnah makan 7 biji, sunnah makan hari-hari. Ni kita dapat. Jadi kalau kita tak dapat buat 7 biji, kita dapat buat sebiji saja atau 3 biji, kita dapat pahala makan kurma ajwah pula setiap hari. Boleh dapat. Tak dapat makan ajwah, dapat makan kurma pun jadilah. Maryami ke, Safawi ke, majhul, apa nama kurma tu yang besar gondu tu. Tak dapat makan kurma ajwah, makan kurma tapi setiap hari. Tak dapat makan setiap hari, dapat makan kurma dalam seminggu sekali, 2 kali, 3 kali pun untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Inilah tujuan kerjasama di antara kami kerana untuk membakar semangat untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada memakan makanan. Jadi saya kira kita sampai di penghujung rancangan. Ampun maaf daripada saya
Kerana yang pertama tadi saya angkat telefon. Yang kedua, saya mula agak sedikit lewat macam kita nak berhenti sekarang ni. Kenapa? Kerana tadi ada sedikit urusan. Maafkan saya. Yang ketiga, maafkan saya dan kawan-kawan. Andai kata voice saya dan sebagainya tak clear dan tuan-tuan tak dapat. Dan maafkan saya tak dapat berkomunikasi secara langsung dengan tuan-tuan. Sebab saya punya kemudahan pun hanya ada untuk nak live sahaja. Tak ada untuk timbal balik. Boleh kalau kita buat pakai StreamYard dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki kita cuba buat. So saya mohon ampun dan maaf daripada kami dan marilah sama-sama kita tutup majlis dengan bacaan doa dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ya Allah, berkatilah hidup kami, kurniakanlah kami dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pelusuk kehidupan kami. Jadikanlah kami rajin mendirikan solat dan cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua kerana mengikuti perbincangan kita. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.